برسالة الجامعة وتذكرة النافعة للعلامة الحبيب أحمد بن زيد بن علوي بن أحمد البشير نفعنا الله به بعلومه في الدار آمين، إلى أن قال: الحج. وأما الحج وهو الخامس من أركان الإسلام، وهو فرض على كل مسلم مكلف حر، وكذا العمرة في العمر مرة بشرط الاستطاعة، وهي أن يملك ما يحتاج إليه في سفره للحج ذهبا وإيابا، ونفقة من تلزمه نفقته إلى رجوعه. وأعمال الحج ثلاثة أشياء: أركان وواجبات وسنن. أركان الحج، فالأركان 5: الإحرام وهو نية الدخول في الحج أو العمرة، ويستحب أن يكون مع ذلك: نويت الحج والعمرة وأحرمت به لله تعالى. ولا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، وهي شوال وذو القعدة وأشهر ذي الحجة، وآخرها طلوع الفجر ليلة النحر. وباقي الأركان: الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي والحلق بالتقصير. أركان العمرة، وأركان العمرة هي أركان الحج إلا الوقوف فليس منها، ويجب للطواف ستر العورة والطهارة من الحدثين ومن النجاسة، وأن يكون 7 طوفات في المسجد، والبيت عن يساره وهو خارج عنه، ويجب أن يكون السعي 7 بعد طواف، وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. واجبات الحج: الإحرام من الميقات، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر، والمبيت ليلة التشريق بمنى، والرمي وطواف الوداع. سنن الحج: وأما السنن فكل ما سوى الأركان والواجبات، فمن ترك ركنا لم يصح حجه، ولا يحل من إحرامه حتى يأتي به، ولا يجبره دم ولا غيره. وثلاثة من الأركان لا تفوته ما دام حيا، وهي الطواف والسعي والحلق. ومن ترك شيء من الواجبات صح حجه ولزمه الدم، وعليه إثم إن لم يعذر. ومن ترك شيء من السنن فلا شيء عليه، ولكن تفوته الفضيلة. محرمات الإحرام: ويحرم ستر رأس الرجل ووجه المرأة المحرمين أو بعضها، وإزالة الظفر والشعر من جميع البدن، ولحن شعر الرأس واللحية، وتطيب جميع البدن. ويحرم عقد النكاح والجماع ومقدمته، وإتلاف كل حيوان بري وحشي مأكول، والمرأة كالرجل في المحرمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Al-Hajj. Kita masuk rukun kelima, rukun Islam yang kelima, iaitu haji. Haji hukumnya wajib. Seumur hidup sekali wajib. Tapi dia ada syarat-syaratnya. Kalau penuhi syarat tu maka wajib lah. Tapi secara asasnya ni rukun Islam. Setiap Muslim mesti ada keinginan dalam hati untuk berbuat haji. Tak mau langsung kata aku tak mampulah apa semua. Tak boleh, kena ada cita-cita juga nak pergi buat haji. Tamam? Kejut ni tidur tu. Ni baca askar separuh tidur. Ni bukan tidur tersengguk-sengguk lah. Tahan-tahan ngantuk, berjuang untuk melawan nafsu tidur tu tak apa. Ni memang tak terih pula. Macam terbantal lah. Macam Yasin, macam askar tidur. Apa masalah Ustaz? Tak ada masalah apa, rugi je lah. Rugi. Tak rugi. Tamam. Wa ammal haji wa wal khamis min arkanil Islam. Haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Wa huwa fardun ala kulli muslimin. Fardu, wajib lah, wajib fardu ain ke atas setiap orang Islam, mukallaf, hur. Orang Islam, orang mukallaf dan orang merdeka. Ni semua wajib. Islam, Muslim, dia kata Muslim Ustaz, bukan Muslimah. Masuk sekali lah perempuan. Ni bukan macam jemaat. Ni lelaki perempuan sekali ya. Mukallaf. Mukallaf, hur, mereka. Maksudnya kalau hamba tak wajib. Wa kadzal umrah. Fil umur marrah. Begitu juga umrah. Umrah dengan haji, dua-duanya wajib seumur hidup sekali. Orang kalau pergi buat haji, buat umrah sekali lah.
Tak ada kalau orang pergi buat haji semata-mata, mesti akan ambil peluang untuk buat umrah juga, dan nak pergi susah kan. Tamam. Bahkan boleh kita niat buat haji dan umrah serentak sekali pun boleh. Bisyaratil istita'ah, dengan syarat ada kemampuan. Istita'ah. Wahaya, apakah istita'ah tu? An yamlika ma yahtaju ilaihi, dia memiliki apa yang dia berhajat kepadanya, fi safarihi ilal hajj dhahaban wa iyaban, dalam perjalanannya ke haji, pergi dan balik. Zahab pergi, iyab balik. Pergi balik. Pergi dan balik lah, bukan pergi saja. Maksudnya semua perbelanjaan untuk pergi dan perbelanjaan untuk balik, termasuk perbelanjaan tinggal kat sana tu, dia ada duit untuk tu. Berapa kos untuk pergi, berapa kos untuk tinggal di sana, berapa kos untuk balik, dia perlu ada duit tu lah. Kata saya tak cukup, tak cukup, tak mampu lagi lah. Tamam. Pekerjaan haji ni ada 3. Ada rukun, ada wajib, ada sunat. Rukun, wajib, sunat. Kalau sembahyang, rukun dengan wajib tu sama, benda yang sama je. Tapi dalam haji, rukun benda lain, wajib benda lain, sunat benda lain. Sunat memang benda lain lah. Rukun dengan haji, rukun dengan wajib tu, dia bezakan. Apa beza rukun? Rukun kalau tak buat, batal. Dalam bawah tu dia sebut. Kalau anda tak buat, batal haji, tak sah haji. Wajib pula, wajib ni kalau anda tak buat, haji tu tak batal lagi. Tapi anda kena bayar denda, bayar dam. Dam tu denda lah. Maksudnya siapa yang tak buat perkara wajib, perkara yang rukun lain, perkara yang wajib tu lain. Siapa yang tak buat perkara rukun, batal haji dia, kena qada balik tahun depan, kena datang balik. Siapa yang tak buat benda wajib, dia kena bayar dam, hajinya sah. Sunat pula, benda yang sunat lah. Kalau siapa tak buat, tak ada masalah apa. Rukun arkanul hajj, rukun haji itu ada 5. Fal arkanul khamsah. Al-ihram, wahya niyatul dukhul fil hajj awil umrah. Haji ni ada 2 bab dalam fiqh, susah, bab yang susah. Apa dia? Bab haji dengan bab haid. Bab haji ni sebab dia melibatkan pergerakan tempat yang orang yang nak ajak tu, kalau dia tak pernah pergi, dia tak boleh nak syarahkan secara spesifik, detail macam mana orang pernah pergi haji. Dan amalan-amalan sana pun tak sama macam amalan kat sini. Ada setengahnya lah. Bukan kata semayang sana lain, semayang sini lain. Maksudnya ada berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan masa. Bila kita nak pakai kain ihram tu yang buka sebelah sini, bila yang tutup, bila yang tawaf yang kena lari-lari sikit, bila yang jalan saja, itu semua ada, kena belajar. Jadi haji ni susah sebab apa? Sebab dia melibatkan tempat dan tenaga. Dan tempat tu pula setiap tahun berubah tu maksudnya tempat kat sana lah. Arab Saudi tu dia signboard ni, hotel ni. Kita tahun lepas kita pergi, tahu duk hafal jalan tu. Tahun depan tengok pergi jalanan tak ada, dia buat highway lah, tak tahu nak pergi kat mana. Tu yang kadang-kadang pening sikit orang yang lama tak pergi. Kalau macam selalu mutawif pergi tu, dia tahulah macam mana. Okey. Anak tak bisa pergi haji. Senang cakap. Anak memang tak pernah pergi haji. Jadi anak pun nak ajak secara detail sangat tak boleh. Tak reti nak ajak secara detail. Kalau Ustaz Ashraf pernah pergi haji. Ustaz Ashraf sebelum balik ke tarim balik ke sini, dia pergi haji dulu. Jadi Ustaz Haji Ashraf lah. Patutnya, tapi mana ada sebut haji. Senyap lah. Tak ada cerita-cerita ke orang kan. Tapi anak pernah pergi umrah lah. Jadi tahulah sikit tempat tu, pernah pergi tengok. Tapi tu dulu lah. Last pergi umrah tahun 2000. Bash Zimam pergi. Zimam bash apa? Tak kenal Zimam? Syahir. Bash Syahir sebelum Bash Syahir 2014 ke 2015? Lebih kurang. Anak 2014 kot. Anak pergi hantar dia, kata ayah dia ajak pergi umrah sekali bulan puasa. Pergi sendiri je tu, tak ada travel. Kebetulan jumpa Habib Ali kat sana. Habib Ali ada kat, masa tu Habib Ali pergi umrah juga, jumpa sana. Okey. Rukun haji yang pertama, ihram. Wahya niyatul dukhul fil hajj wal umrah. Ihram tu apa dia? Ihram tu ialah niat untuk masuk haji atau umrah. Niat untuk masuk haji atau umrah tu lah dipanggil ihram. Bukan yang pakai kain tu. Yang tu pakaian ketika ihram. Orang panggil kain ihram. Tapi
Bila kata anda dah ihram ke belum? Maksudnya anda dah niat nak masuk belum? Niat nak masuk haji dengan umrah tu. Niat dia ada di sana ada tempat dia untuk niat tu. Wa yustahabbu an yaqul ma'a dhalik. Kita nak niat tu, kita sunat kita sebut nawaitul hajja awil umrah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Salah satulah nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, ataupun nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kalau nak niat sekali, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Tamam? Ada lagi yang tidur? Nak pergi haji ni? Belajar haji ni. Nanti sebelum pergi haji umrah, masuk kursus dulu. Jangan pergi terus. Nanti silap. Wala yasihul ihram bil hajj illa fi ashhurihi. Tidak sah ihram, maksud tidak sah niat haji itu kecuali pada bulannya. Niat haji itu ada bulan dia. Wa hiya Syawal wa Zulqa'dah wa ashrul Dzulhijjah. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ni bulan-bulan untuk niat. Tapi jangan niat lagi bulan tu. Jangan niat lagi bulan Syawal. Boleh niat dah, tapi jangan niat lagi. Sebab kalau anda niat, anda dah kena pakai ihram. Anda tak boleh pakai baju dah. Tak boleh pakai minyak wangi. Nanti kan ada muharramatul ihram, perkara yang haram ketika ihram. Tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut, tak boleh potong cukur bulu semua, tak boleh pakai kopiah, tak boleh pakai pakaian berjahit. Nak pakai apa Ustaz? Pakai yang putih tu. Tak mesti yang putih. Kan? Pakai yang tak berjahit macam kain ihram tu. Kalau anda daripada Syawal lagi anda dah niat 2 bulan 10 hari, anda nak kena pakai macam tu. Tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh potong kuku. 2 bulan agak panjang mana kuku? Nak pergi buat haji. Rambut tak boleh potong, janggut misai tak boleh cukur. Jadi orang tak niat lagi. Tapi dia nak beritahu boleh niat dah masa tu kalau nak niat. Wa akhiruha, akhir waktu niat ialah tulu'u fajril lailatin nahar. Terbit matahari pada terbit fajar, bukan matahari. Terbit maksud subuh lah. Subuh hari raya. Lailatul Nahar tu malam raya. Esok 10 Zulhijjah raya haji. Malam subuh tu lah. Tu waktu last untuk niat. Lepas pada tu tak boleh niat dah. Maksudnya tak ada waktu dah. Tak boleh nak buat haji dah. Kalau siapa tak niat lagi. Faham? Faham tak? Tak faham tanya. Wa baqil arkan, dan rukun-rukun yang lain. Yang kedua ialah wukuf di Arafah. Nabi sebut al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Maksudnya kalau siapa yang tak wukuf di Arafah, tak kira haji, tak ada haji. Maksudnya tak sah haji dia. Kena qada balik tahun depan. Wukuf di Arafah. Arafah ni nama tempat. Kena wukuf kat situ. Wukuf ni masuk lah. Paling kurang masuk dalam tu. Dia adalah syarat-syarat dia, rukun apa semua. Maksudnya cerita bab wukuf tu kita tak baca lah hari ni. Wukuf ni sekadar lalu Arafah tu. Kalau kata masuk bas lalu kawasan tu, walaupun kita tak turun pun kita kira dah wukuf. Tapi kena masuk dalam kawasan Arafah tu, sepadan Arafah tu. Maksudnya orang akan duduk situ lah. Tak duduk sejak sangat waktu tu, waktu mustajab doa apa semua. Tu nampak tu, gambar tu. Tu gambar tu orang berkumpul pada petang hari Arafah 9 Zulhijjah tu kat Tarim lah. Dia akan berkumpul setiap hari 9 Zulhijjah di satu padang dekat Khailah tu, dekat Tarim. Tempat tu apa semua ulama akan turun buat puasa hari tu, duduk zikir sampai ke maghrib. Ada ulama 2-3 orang takalam. Lepas tu solat maghrib, buka puasa, makan ke rumah, solat maghrib, balik. Balik sampai ke terbit raya, sampai berjalan tu. Itu hari Arafah. Orang lain di tempat lain tasyabbuh, maksudnya nak menyerupai orang yang di Arafah, minta ampun juga, semoga dapat apa yang di Arafah tu dapat juga turun di tempat kita. Di sini pun ramai orang buat, di sini petang hari Arafah. Kita tu kalau pergi cari baju raya lagi, nak raya satu. Tamam. Wa tawaful ifadah, tawaf rukun. Ni tawaf rukun. Tawaf ifadah ni tawaf rukun haji, mesti tawaf. Yang keempat as-sa'i. Sa'i daripada Safa ke Marwah. Wal halqu aw taqsir, cukur ataupun potong rambut. Ini rukun haji yang 5. Arkanul umrah, rukun umrah. Rukun umrah sama je dengan rukun haji kecuali wukuf. Umrah tidak ada wukuf. Umrah tidak ada wukuf. Jadi sekejap ya. Umrah ni kalau nak cepat, sekejap ya. Mungkin kalau pergerakan cepat, setengah jam boleh siap. Yang lambat tu sebab kita nak pergi niat dekat miqat. Niat nak pakai ihram tu, kita kena niat kat miqat. Miqat ni ada tempat-tempat dia yang ditentukan dah.
Zulhulaifah, ya Lamlam, Tan'im, apa semua tu. Ada tempat-tempat dia, ikut kita masuk kat mana. Tak kisah nak pergi ke mana pun. Kita daripada Madinah, kita akan lalu miqat di mana, kita berhenti situ, niat kat situ, mandi kat situ, semayang sunat ihram kat situ, lepas tu masuk kereta, niat. Selalu macam tu. Ataupun lepas semayang, niat. Sambil-sambil nak berjalan, dia ada waktu dia nak niat, nak masuk ke, dia ada sempadan tanah haram. Dia ada sempadan tanah haram. Sebelum masuk tanah haram tu, niat. Okey. Apa, kita nak pergi umrah, kita pergi sana, apa, kalau sama ada mandi kat hotel, mandi kat situ, sembahyang sunat ihram, niat, masuk kereta ataupun bas, jalan. Bas dari situ ke Masjid Haram tu yang lambat, kadang-kadang kalau jam, kalau cepat, lancar, sampai tawaf, sa'i, habis tawaf 7 kali, sa'i, pulang alik 7 kali, potong sikit rambut, selesai umrah. Mungkin satu hari tu 2-3 kali boleh buat umrah kalau rajin. Salahnya orang pergi umrah 2 minggu, buat umrah sekali je, 2 kali je. Kita kena buat banyak-banyak. Dah jarang pergi. Mungkin 2-3 tahun sekali, 4-5 tahun sekali boleh pergi, buatlah banyak-banyak. Kita nak rebut boleh buat umrah banyak kali. Umrah boleh buat kat situ je. Kat Malaysia tak boleh buat. Kan? Balik Malaysia duk tawaf kat rumah pula, kata buat apa? Buat umrah. Tu kata pelik ni. Kan? Kau ajaran ni. Ada orang buat haji kat Malaysia. Ajaran sesat lah. Yang ikut. Kat Pening yang mana tu. Ada tawaf kat situ. Okey. Wa arkanul umrah hiya arkanul hajj. Rukun umrah ni sama dengan rukun haji kecuali wukuf. Wukuf bukan rukun umrah. Rukun apa? Wa hiya arkanul hajj. Maksudnya rukun umrah tu sama dengan rukun haji yang 5 tadi kecuali wukuf. Maksudnya 4 je lah. 5 tu tolak 1, 4 sahaja rukun umrah. Falaisa minha, bukanlah daripada rukun umrah wukuf tu. Wajibu li tawaf. Ini cerita bab tawaf pula. Tawaf, apa yang wajib ketika tawaf? Satrul aurah, tutup aurat. Jangan bagi nampak lutut. Jangan bagi terselak lah kain tu. Sebab kain tu boleh pakai selai ya. Tak boleh pakai selak dalam, tak boleh pakai. Sebab selak dalam ni berjahit. Tak boleh. Wa taharah minal hadatsain, bersih daripada 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Kalau batal wuduk tak boleh lah. Cuma batal wuduk dia tak sama macam batal solat. Batal wuduk ketika tawaf, berhenti tawaf, keluar ambil wuduk, masuk sambung balik. Kalau anda terbatal wuduk tadi kat pusingan ketiga, berhenti. Kalau pusingan ketiga tak habis lagi, masuk, keluar ambil wuduk, masuk sambung balik. Bukan sambung balik, kena mula balik yang 3 tu lah. Yang 3 sambung tawaf tu, 3, 4, 5, 6. Tak perlu ulang dari pertama balik. Tamam. Sekali ni terbatal wuduk sebab apa? Tersentuh perempuan. Kadang-kadang kita punya jaga kan, dia main pijak kaki kita buat tak tahu. Ada orang perempuan belah negara luar, tu siapa dia duduk tu? Tidur ni ke? Tak apa lagi dia tidur. So tidur awal, tidur lambat. Allahu akbar. Wa minan najasah, dan bersih pada najis. Najis pun kena bersih, tak boleh ada najis kat badan. Wa yakuna sab'a tawafat fil masjid, dan mestilah 7 kali pusingan. Tawaf tu pusingan, 7 kali pusingan fil masjid, dalam Masjid Haram. Tak boleh luar masjid, duduk dalam hotel, tawaf kat hotel. Tak boleh. Ataupun kat luar pada masjid tak boleh. Wal baitu an yasarihi wa huwa kharijun anhu, dan Baitullah lah. Baitullah tu maksudnya Kaabah tu. Kaabah mesti di sebelah kiri kita. Bila Kaabah sebelah kiri, maksudnya anda pusing lawan arah jam. Maksudnya anda ni kalau Kaabah anda pusing kat situ. Maksudnya kalau anda pusing macam tu, kiri anda lah menghadap Kaabah. Kalau anda pusing kanan anda menghadap Kaabah, bermaksud anda ikut arah jam. Faham tak? Itu salah lah. Dia bukan masalah ikut arah jam. Yang penting Baitullah tu sebelah kiri. Kita pusing macam tu. Faham? Okey. Dia kalau ikut kira lawan arah jam lah. Wa huwa kharijun anhu, dan dia mesti luar daripada Kaabah. Anil bait. Maksudnya orang yang tawaf tu luar daripada Kaabah, bukan dalam Kaabah. Kata mestilah luar, takkan dalam. Yang ni kena ambil perhatian. Apa maksud dia luar ni? Anta jangan sentuh Kaabah. Ada satu benda namanya syadzarwan. Syadzarwan ni apa dia? Kaabah tu kalau kita tengok betul-betul, dia bentuk macam ni. Atas dinding,
bawah dia macam tu. Kita tengok anda punya tiang tu. Cuba tengok tiang, bawah tiang tu ada apa? Bawah tiang tu ada apa? Ada. Yang tu ada kat bawah tapi tinggi. Tinggi dia mungkin tinggi ni. Tinggi kalau anda berdiri tu mungkin sama paras dengan paha kalau tinggi lah. Okey, asal usul Kaabah tu Syazarwan, yang bawah tu dipanggil Syazarwan. Dalam bahasa Arab istilah dia nama dia Syazarwan, yang bawah tu. Dia punya kaki dia tu, kan? Dulu asal Kaabahnya daripada tak ada benda tu. Dia asalnya yang Syazarwan tu asalnya dinding Kaabah asal. Dinding Kaabah asal. Dia asalnya naik tu macam tu lah. Tapi bila Kaabah pernah runtuh banyak kali. Kaabah ni pernah runtuh banyak kali sebab banjir. Banyaklah zaman kita tengok sejarah Kaabah tu. Sebab Kaabah ni pusat bila air turun dia semua tumpuk kat situ. Banjir. Dia runtuh. Bila dibina balik, last akhir zaman siapa yang tak ingat. Bina balik, dia bina kecil sikit. Jadi yang asal tu dia dibuat dalam sikit. Jadi tu yang jadi macam tu. Faham tak? Jadi kalau anda sentuh Kaabah ketika tawaf, bermaksud tangan anda dah berada dalam Kaabah. Faham tak? Sebab asal Kaabah ni bawah ni besar. Dia macam tu. Bila anda sentuh dinding Kaabah yang atas ni, bermaksud anda dah tangan anda dalam Kaabah. Faham tak? Tak faham? Tak faham tidur. Nak faham macam mana? Tu angguk tu faham kot. Tak apa, boleh tanya ayah. Ayah pergi haji selalu. Tak faham? Okey. Itu maksud kharijun anhu. Wajib ayakuna sa'yu sab'an. Dan ini habis dah bab tawaf. Dan mestilah sa'i itu 7. Apa tu 7? 7 maksudnya 7 kali. Sofa, mula dari sofa. Sofa ke Marwah sekali, Marwah ke sofa sekali. Sekali, 1 balik ke 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesti mula dengan sofa, habis kat Marwah. Kalau anda habis kat sofa juga, bermaksud mungkin anda tak cukup lagi 1, mungkin anda dah lebih 1. Faham? Dia bukan macam pergi balik sekali. Dia pergi sekali, balik sekali. Buat apa? Jalan je lah. Apa? Jangan nak fikir. Haji ni memang benda tak boleh fikir. Benda yang tak terfikir oleh akal. Kenapa kena tawaf? Kenapa kena pusing Baitullah ni? Kenapa pusing kot tu tak boleh pusing kot ni? Kenapa tu jangan tanya buat haji. Tamam. Wa ba'da tawaf, sa'i itu mesti selepas tawaf. Kena tawaf dulu baru sa'i. Dia punya sahabat karib dia ni, sa'i dengan tawaf. Tawaf dengan sa'i. Dia pasangan dia. Tawaf, lepas tu sa'i. Umrah pun macam tu. Tawaf, lepas tu sa'i. Tak boleh sa'i dulu. Wa an yabda' bis safa wa yakhtim bil marwah. Mula dengan safa, habis dengan marwah. Mula dengan safa, habis dengan marwah. Okey. Ana ingat nak habiskan sebab lepas cuti ni nak terus baca bab tasawuf. Okey, tak apa, kita sambung je. Baca ringkasnya. Perkara wajib haji. Wa wajibatul hajj. Ni apa dia wajib haji yang saya sebut tadi? Perkara wajib yang kalau tak buat kena bayar dam. Al-ihram minal miqat. Ihram mesti daripada miqat. Miqat tu tempat yang saya sebut tadi. Tempat yang nak sebut tadi, di bawah tu dia ada sebut. Kalau anda masuk daripada Madinah, tempat miqat dia nama dia Zulhulaifah. Kalau daripada Syam, Mesir, Maghribi, daripada Juhfah. Kalau daripada Yaman, ya Lamlam. Kalau dari Najd, Hijaz lah, daripada Mekah, Madinah semua tu, ataupun Yaman, daripada Qarn. Kalau Masyriq wal Iraq, ni sebelah Malaysia apa semua ni, kau tak silap lah. Wallahualam. Min Zati Alqin. Nanti kalau anda pergi umrah atau pergi buat kursus tu, dia akan beritahu. Tapi tak semestinya kalau orang Yaman mesti Lam-Lam. Kalau ikutlah, kalau kita lalu kat mana, yang penting daripada salah satu daripada miqat ni, anda kena pergi niat kat situ. Ataupun sebelum masuk kena niat. Masuk kat mana-mana tak apa, niat di mana-mana tak apa. Yang penting jangan masuk tanpa niat lagi. Faham tak? Masuk tu boleh niat kat mana-mana, kat mana-mana miqat tu. Itu wajib haji. Kalau tak buat kena bayar dam. Wal mabit bi Muzdalifah lailatan nahar. Bermalam di Muzdalifah. Muzdalifah nama tempat pada malam raya. Malam raya pergi bermalam di Muzdalifah.
Wal mabit layali tasyrik bi Mina, dan bermalam di Mina, bermalam di Mina. Mina nama tempat, pada malam-malam tasyrik, malam 11, malam 12, malam 13, pergi bermalam kat situ. Faham? Maksudnya cara bermalam, berapa lama bermalam, itu kena kita detailkan. Kalau nak masuk kursus haji, dia akan cerita bab ni. Kalau tak buat, bedam lah. Bimina warramyu, dan melontar jamrah tu. Orang melontar tu kan, orang panggil melontar syaitan tu kan. Bukan melontar syaitan, melontar jamrah lah. Melontar tu ada berapa kali? 3. Melontar tu 3 tempat, bukan 3 kali. Dia ada ramyul jamrah aqabah dengan ramyul jamar as-salas. Dia ada jamrah aqabah tu pada hari raya. Ada lagi 3 tempat yang kita kena melontar pada hari tasyrik, 11, 12, 13. Jamrah sughra, wusta, kubra. Setiap jamrah tu 7 biji batu. Kalau campur-campur semua daripada hari raya, hari raya satu tempat je. Hari 11 3 tempat, hari 12 3 tempat, hari 14 11, 12, 13. Setiap hari tu ada 3 tempat, 3 tempat yang sama je. Campur-campur semua ada 7. 7 kan? Satu yang pertama, hari kedua 3. 3 3 9, betul lah. 10 semua. 10 kali melontar, darab 70 biji batu. Yang anda kena lontar. Yang terakhir, tawaful wada'. Tawaf wada' ni tawaf last sekali sebelum anda keluar daripada Mekah. Anda kena tawaf. Dipanggil tawaf perpisahan. Kalau tak buat, kena bayar dam. Allahu Akbar. Sunanul hajj, sunat haji. Fakullu ma siwal arkan wa wajibat. Yang katakan sunat tu adalah yang selain daripada rukun dengan wajib. Itu sunat. Faman taraka ruknan. Benda yang sunat ni maksudnya benda yang selain daripada rukun dengan wajib tu lah. Itu semua sunat. Bacaan-bacaan, apa semua tu kan. Faman taraka ruknan lam yasihha hajjuhu. Sesiapa yang meninggalkan rukun, tak sah hajinya. Begitu juga umrahnya. Wala yahillu min ihrami hatta ya'tiya bih. Tidak akan terkeluar daripada ihramnya kecuali dia lakukannya. Wala yajbruhu dam wala ghairuhu, dan tidak boleh digantikan dengan dam dan selainnya. Maksud rukun tu tak boleh nak digantikan dengan dam. Dia kena buat balik haji dia tempat lah. Wa thalathatu minal arkan la tafutuhu ma dama hayyan. Dia kata ada 3 rukun yang tidak akan terluput selagi mana dia hidup, sampailah dia buat benda tu. Apa dia? Tawaf, sa'i dengan cukur. Kena buat. Wa man taraka syai'an minal wajibat sahha hajjuhu wa lazimahu dam. Ni semua tak detail ni, banyak persoalan yang boleh timbul. Ana ajak saya yang basic je. Boleh tanya tawaf tu kena buat bila, nak qada tu kena mesti boleh buat lama haji juga ke tak boleh. Tu semua masuk kursus haji. Wa man taraka syai'an minal wajibat, sesiapa meninggalkan perkara haji, perkara wajib haji, sahha hajjuhu, sah hajinya, tetapi lazimahu dam, kena bayar dam. Wa alaihi ithim illam yu'dzar, ke atasnya dosa kalau tidak ada keuzuran. Wa man taraka syai'an minas sunan, sesiapa yang meninggalkan sesuatu daripada sunat-sunat haji, fala syai'a alaih, tidak ada apa-apa atasnya, maksudnya tak ada kena bayar dam, tak berdosa, tak apa. Walakin tafutuhu al-fadilah, tetapi rugilah sebab dia telah terluput benda yang ada kelebihan. Terakhir, express hari ni. Tak apalah haji kan, sebab antum pun tak buat haji, nanti nak buat haji masuk kursus dulu. Muharramatul ihram, perkara yang haram ketika ihram. Yang dalam bab haji dalam kitab ni dia tak cerita satu benda. Apa dia? Dam. Bab dam. Dam tu maksudnya apa denda kalau dia buat benda tu. Dia ada cerita macam ni. Tak ada kan? Wa yahrumu satrul ra'si rajul wa wajhil mar'ah al-muhrimain aw ba'dihima. Haram ketika ihram tu menutup kepala lelaki. Lelaki tak boleh pakai kopiah, tak boleh tutup kepala. Perempuan pula tak boleh tutup muka, tak boleh pakai burdah lah. Al-muhrimain, yang berihram. Dua orang lelaki dan wanita yang berihram tu tak boleh tutup muka, tak boleh kepala untuk lelaki, muka untuk perempuan. Perempuan wajib tutup kepala tak? Wajib, aurat. Wajib lah. Kan buka kepala time tu. Lenggang macam tu lah. Dengan rambut merebang pergi buat umrah macam tu. Haji tak boleh tutup kepala.
Perempuan wajib tutup sebab dia aurat. Muka je yang kena buka. Au ba'dihima, tutup sebahagian pun tak boleh. Sebahagian kepala, sebahagian muka pun tak boleh. Wa izalatuz zufur, tidak boleh potong kuku. Izalah menghilangkan ataupun membuang kuku. Maksud potong kuku lah. Potong kuku. Izalatuz zufur. Zufur ni kuku lah. Kalau zafran, jangan tidur. Syar, bulu. Syar ni rambut. Syar rambut lah. Tapi boleh pakai masuk bulu Bulu, semua jenis bulu atas badan. Min jami'il badan, seluruh badan. Apa saja jenis bulu, tak boleh. Tu ada dam dia tu. Anda pakai kopiah, ada dam dia. Dam dia banyak jenis, macam-macam. Dia untuk buat ni, apa dam dia. Untuk ni ada yang kena denda, kena sembelih kambing. Ada yang kena apa puasa. Ada yang dam dia macam-macam lah. Syaar ni pun ada dia punya dam dia. Kalau anda sebab tu jangan duk rambut yang panjang sangat masa nak pergi umrah haji ni. Pendekkan rambut, tak payah cukup lagi, pendekkan rambut. Kalau rambut pendek ni susah nak terputus rambut kan. Ni rambut panjang, lepas tu duk bergaru pula, bergaru alah rambut 2 3 helai. 2 3 helai tu dia kira berapa helai tu? Selai 2 helai 3 helai. Sehelai 2 helai 3 helai, 3 helai. Tak faham pula helai apa dia. Kena sebut helai je. Wadahnu sya'ri ras wal lihyah, tak boleh pakai minyak rambut. Minyak rambut, minyak janggut. Maksudnya nak sapu minyak-minyak yang kita janggut tak ada kan. Kalau janggut orang terbaik dia pakai minyak sikit. Tak boleh pakai juga. Wa tatyib. Tatyib ni apa dia? Pakai minyak wangi. Tatyib. Tak boleh. Tak boleh. Ada orang kata sampaikan sabun yang wangi-wangi pun jangan pakai. Sebab tu dia ada jagalah, kena jaga. Jami'ul badan wa tatyibu jami'ul badan, mewangikan seluruh badan tak boleh. Maksudnya di mana-mana badan tak boleh lah. Tak boleh. Wa yahrumu aqdun nikah, haram akad nikah. Wala yang akid dan tak sah akad nikah tu. Sama ada dia yang bernikah ataupun dia yang menikahkan. Dia yang kahwin ataupun dia mengahwinkan, dia jadi wali. Wali tak boleh, orang akad nikah tak boleh. Wal jima' wa muqaddimatuhu, jima' pun semua haram ketika haji. Pergi buat jima' time tu betul-betul nak tabaruk musim haji, memang rosak haji. Dapat anak pun nama haji tu. Haji Kaabah ke haji apa kan, haram, tak boleh. Dia berkata saya boleh bersyukur nak ambil berkat Mekah Madinah, mana boleh time haji. Wa islafu kulli haywin bar, itlaf ni merosakkan atau membunuh binatang bar, darat, wahsy, liar, makul yang boleh dimakan. Maksudnya memburu binatang tak boleh. Orang yang pakai ihram ni tak boleh memburu, tak boleh membunuh. Tapi tak boleh bunuh tu bukan tak boleh bunuh semua binatang. Bunuh ni maksudnya sembelih lah, nak makan ni. Nak memburu, nak makan, time tu tak ada makanan. Tak boleh memburu ataupun membunuh binatang daratan yang liar yang boleh dimakan. Tu dia sebut ciri-ciri binatang tu. Wal mar'atu karrajuli fil muharramat, dan perempuan seperti lelaki dalam bab benda-benda yang ihram ni, benda yang haram ni. Sama aja. Kecuali yang tutup kepala tadi lah. Itu lain sikit. Okey. Wallahu a'lam. Selesai bab haji. Dia ada bab yang dia tak sebut sini. Ringkas-ringkas je nak bagi anda tahu, nak buka minda sikit haji tu macam mana semua kan. Tapi kalau nak pergi haji, kena masuk kursus haji. Jangan pergi macam tu je. Allahu Akbar. Ada soalan? Berakhirlah pengajian kuliah subuh untuk anak punya lah. Esok Ustaz Syarah lagi. Kalau Ustaz Syarah datang. Untuk tahun ni 2022, kita akan cuti start pada minggu depan. Kau nak buat kuliah subuh, mainlah sini. Kalau nak buat live takut tak ada orang tengok pula. Duduk sini pun tidur kan. Duduk di rumah memang lagi. Kita akan buka sekolah pada 1 Januari. 2 Januari tu hari Senin, kuliah subuh. 2 Januari kalau dipanjangkan umur, insya-Allah.
Wallahu alam. Jadwal. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلاقك يا علماء نحظى بخير ونكفى كل شر ربنا واصلحنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنى واغفر استر أنت أكرم ما ستر وصلاة الله تغشى المصطفى ما إلى الحق دعانا والوفاء بكتابه في لناس شفاء وعلى الآل كرم شرف وعلى سبيل وسبيل الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضل وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تشي صحبي والحمد لإلهي في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشك ومداد كلماتي